Tapi walau bagaimanapun, sebelum kita nak tengok bagaimana Rafael marah dekat dalam game, kita akan terus saksikan terlebih dahulu barisan pemain daripada pasukan Todak sendiri. Kita ada rival Bartizi, Chico Guys, Fumes dan juga Fomis. Guys, Fomis main untuk kali pertamanya untuk musim yang ke-12. Ya, itu yang saya tak sabar bagaimanakah prestasi beliau di dalam musim yang baru apabila digabungkan bersama dengan pemain baru mereka. Bartizi di mana pada minggu lepas juga telah menunjukkan prestasi yang cukup baik. Ya, sementara itu kita akan saksikan bagaimana apakah perubahan ataupun adakah perubahan daripada pasukan Red sendiri. Kita ada Imal, Kim, Melboy, Mal dan juga Ren QT. Awak sebagai peminat nombor 1 Red, Kim dimainkan, adakah ini perubahan yang drastik ataupun ini perubahan yang sepatutnya pasukan Red buat? Sebab memang Red dah bincang dah benda ni semalam dengan saya. Diorang nak bawakan darah-darah Malaysia tu yang bersaing di atas pentas MPL Season 12. Oh, macam tu awak WhatsApp diorang. Sebab Martizi dia position apa pun akan dianggap salah. Apa? Konsil? Oh, tapi Ren QT terus membuka Bad Dragon form sekarang. Oh, Chico Guys orang. Chico Guys terlebih dahulu, tapi dengan adanya hard guard, Chico Guys bukanlah betul mudah untuk ditumbangkan begitu saja. Pada Esap pula telah pun belakang Ren QT. Kim telah pun ditumbangkan, tapi Chico Guys telah pun menjadi balasan nyawa atas kematian dua darah tersebut. Yus sebenarnya akan dikejar, tapi Rifle Immortality telah pun dipecahkan. Cuba lagi untuk melarikan diri, tapi Rifle tak boleh nak kepada dengan Martizi saja. Triple kill terus diberikan pada seorang Melboy. Fomei sempat darah mula, tapi Macam nak bagi tahu je dekat dalam musuh. Bukan takdir dia untuk dijatuhkan, tapi bukan rezeki. Adakah rezeki untuk mempertahankan base seorang diri ini mencukupi? Adakah ia mampu untuk dilakukan? ya, kalau tidak saya, tapi tak boleh nak buat apa. Pasukan Red Esports terus memberikan fokus mereka untuk mendapatkan kristal dan sekaligus mata yang pertama buat pasukan Red Esports. Kemenangan yang pertama ini pastinya akan memberikan mereka momentum yang cukup-cukup diperlukan untuk menghadapi match lepas ini. Sekarang ni kita tengok, walaupun dalam kemenangan kita tengok Red Esports, diorang masih relax. Diorang tak overconfident, diorang tak over celebrate, diorang terus macam it's okay, kita menang game pertama. Kita akan teruskan game kedua dan kita akan teruskan tanya pendapat Steve dan juga Poji pasal game ni. Saya rasa Bruno daripada Melboy setelah tadi positioning cantik. Dia tahu apa dia nak kena buat. Dia berjaya untuk farming dengan melakukan speed pushing. Itulah kunci utama. Dan satu lagi sebab dia dah ada jenis synergy iaitu Kim. Memang kombinasi yang cukup mantap ditunjukkan oleh pasukan Red Esports. Seperti yang saya cakap daripada awal, Red Esports memang confirm ratakan. Sebab Red ni Red Alpha. Alpha kalau kita tengok, Alpha di huruf A. A is number 1. Which is Red is number 1. Simple. Tapi kenapa orang tak ambil apa? Kan tadi ada orang suruh tak apa. Sebab boleh. Bukan, tapi overall pasukan Red Esports main dengan cukup baik. Komposisi yang mantap ditunjukkan dengan kemasukan Bruno pada saat-saat akhir. Tadi kita ada tanya. Dan seperti Rafael kata, memang diorang akan gunakan Bruno tu sebaik mungkin untuk sebagai winning condition pada pasukan Red Esports. Dan damage yang sangat-sangat besar, fokus pada critical hit menyebabkan kenapa banyak pemain daripada pasukan Todak langsung tak boleh nak absorb damage yang dikeluarkan oleh Bruno. Saya sedih. Ya, kenapa tu? Kenapa semua tim yang saya sokong kalah? Dan kita tengoklah Red. Agak-agak siapa MVP Saya rasa Mel. Bagi pendapat saya, Mel dan MVP akan diberikan kepada Melboy dengan penggunaan Bruno beliau yang sangat-sangat. Bayangkan kalau Bruno tu ada Angela. Sangat-sangat bayangkan Sangat-sangat power, dan bayangkan kalau gila Melboy. Bruno tu ada Angela yang ada dekat atas dia, lagi besar damage dan lagi senang nak sustain. Tapi sikit sebanyak tentang item yang telah pun disiapkan 803 dari segi kiri langsung tak berjaya dijatuhkan. Tengok, mana ada kasut? Kasut tak penting. Kasut tak penting pun. Bagaimana tanpa mobility tak ada masalah pun beliau menjaga positioning dengan begitu baik. Hanyalah hadir daripada Wind Talker saja untuk membantu daripada pergerakan beliau. Bila kita boleh berbual dengan angin, betul, kita tak perlu nak pakai kasut. Sebab lagi satu, kita pun dah cakap, bukan kita lah, saya lah. Yang saya cakap, for Maze nak kena cari Melboy. And dia memang buat kerja macam tu. Tapi masalahnya, Melboy sentiasa dapat glitch. Sebab bila for Maze dapat tangkap pun, dia memang hujung-hujung penalty zone. Satu dash boleh keluar dari penalty zone. Lepas tu kita nampak, bila for Maze masuk, dia masuk sorang-sorang. Tapi apa yang bukan seorang adalah mic check. Kita dah dengar apa semua player Red yang cakap kan? Sebab kat situ kan tak ada Ciko kan.
Kalau nampak dia tak ada baru kan. Yes. So let's go. Bismillah. Bismillah. Okay, memudahkan segala drafting kita. Kalau main bising 800. Main BC menang. Mantap gila. Wow. Mantap woi. Komen. Mantap. Nice. Mantap gila. Pasukan Red Esports sangat-sangat gembira dengan kemenangan pertama mereka untuk musim yang ke-12. Dan sedikit sebanyak tentang item. 16 minit masa yang diperlukan untuk pasukan Red Esports. 20 kill berbalas dengan 14 Bruno. Tadi Zan ada mengatakan bagaimana dia langsung tak fokus kepada kasut. Tetapi satu lagi watak penting daripada pasukan Red Esports sendiri iaitu Mal. Penggunaan gajah beliau. Mungkin Karakuri, apa yang awak boleh describekan ataupun awak boleh huraikan permainan yang ditunjukkan oleh Mal ni sendiri? Okey, kita tahu dapat melihat kematian sebanyak 4 dekat sini, tapi kita kena faham beliaulah yang perlu mengambil risiko terlebih dahulu untuk memulakan sesuatu. Ia kadang-kadang tidak melakukan reaksi yang cukup pantas, tetapi follow up daripada ahli pasukannya yang lain, follow up daripada Melboy, daripada Kim, daripada Rancrity yang memberikan kenapa Mal berjaya untuk mengumpul assist sehingga 14. Sebab tu kalau kita tengok tadi macam mana Mal ni dia menggunakan flicker, dia gadaikan saja. Sebab flicker tu kalau tak guna bila lagi mungkin nak guna next game, rugi. So gunakan je. Lagi satu kalau kita tengok emblem set dia sendiri pun, disebabkan dia ada pull yourself together, dia punya flicker akan ada balik dengan masa yang sangat-sangat cepat. Jadi dekat sini, macam mana Puji cakap lah, takkan nak simpan next game. Betul. Jadi pakai je lah. Selagi ada, gunakan. Dan bukan itu saja, dengan adanya focusing mark dekat sini, ya selepas tu kalau beliau mati pun tak apa. Tak ada masalah langsung disebabkan dengan adanya bantuan untuk mengunci seketika dan juga menambahkan damage output rakan-rakan, itu dah pun mencukupi pengorbanan beliau. Satu juga yang boleh cakap dekat sini di mana Kim menggunakan Karita juga menggunakan pull yourself together. Sebab tu kita boleh nampak banyak kali Petrify digunakan untuk pastikan boleh lawan dengan pasukan Todak dekat dalam team fight. Dan item yang dipilih oleh Kim memang memberikan fokus sepenuhnya kepada damage. Dan untuk pasukan Todak, saya nampak macam kurang synchronize dari segi pemain-pemain daripada pasukan Todak. Sekarang ada positioning daripada Yum sendiri yang bagi saya kita boleh mempersoalkan macam mana dia berada dekat tempat tu menyebabkan Mal begitu senang untuk dapat tarik pemain ini. Ini saya boleh kata lebih pada Mal yang mengejar daripada Yums yang lakukan kesilapan sangat sebab dia dah memang dekat dalam base. Kalau dia nak selamat lagi, dia duduk dekat dalam Healing tu. dalam healing tu. Jadi dekat sini sebenarnya, dia lebih pada Todak punya positioning bila mereka nak lakukan fight. Sebab apa yang mereka lakukan secara teknikal betul. Tetapi timingnya yang kurang tepat. Kalau Formis masuk, kalau Fedrin ada sekali menyebabkan Melboy tak tahu nak sepak siapa, okey. Tapi sebab masuk satu, tahulah nak serang siapa dulu. Ya, memang boleh dikategorikan sebagai antara game yang agak sukar untuk pasukan Todak untuk menang dan pasukan Red Esports berjaya untuk tewaskan dengan begitu baik. Range guy akan diberikan kepada Mel dan the carry damage yang besar dikeluarkan oleh pemain ini yang menggunakan Bruno dan Sandbag ya. Tak lain tak bukan memang rival yang dia sentiasa tadah damage walaupun pada awal nampak dia menang dari segi neutral objektif, sentiasa berjaya untuk kontrol kawasan di bahagian river, tetapi bagaimana pasukan daripada Red Esports macam menukar sedikit sebanyak strategi, kita paksa pemain lawan untuk gunakan ultimate berkali-kali, terutamanya daripada Farsa yang digunakan oleh Martizi untuk bazirkan dia punya FedEx Strike untuk memaksa terus saja Yuzong yang digunakan oleh Ranky dan juga pemain Imal yang menggunakan Xbox. Jadi untuk Puji melihat dari segi daripada post statistik memang yang dimenangi hampir semuanya daripada pasukan Red Esports. Adakah awak menjangkakan perkara yang sama akan digunakan di game yang kedua? Memang dah jangka sebab benda ni dah planning daripada season lepas. Memang dah rancang. Okey, sebab kalau kita tengok macam mana Mel dia punya farming, dia punya stack yang paling saya respect adalah penggunaan Bruno ni sebab dia lebih pada stack. Dia boleh sustain stack tu dan remain, dan paling penting sekali walaupun turunnya FedEx Strike ke ultimate daripada Fredrin ke macam mana, dia sentiasa boleh elak dan teruskan sepakan sampai di luar kotak penalti. Di luar kotak penalti. Tapi kalau kita bercakap, pandai. I see what you did there. tapi kalau kita bercakap tentang Todak, memang terkenal dengan King of Comeback. Jadi untuk mendapat Zan, saya tanya Karakuri dan lepas tu saya nak tanya kepada Riz, adakah peluang terbaik untuk pasukan Todak? Sebab kita akan saksikan terlebih dahulu surutan perlawanan yang dibawakan khas oleh ROG. Bagaimana pada fasa early game pasukan Todak nampak macam dah menang, tetapi apakah sebenarnya resepi pertama daripada pasukan Red yang menyebabkan mereka boleh kawal pada mid game? Saya rasa lebih kepada fokus MVP kita.
Disebabkan bukannya Todak dah tak cuba melakukan apa-apa. Mereka dah cuba untuk melakukan gerakan agresif ke atas Melboy. Tapi lihat bagaimana kerjasama daripada eSport, positioning, individual skill daripada Melboy yang menyelamatkan keadaan dan mampu untuk memberikan serangan balas. Ya, betul sekali. Dan kalau kita lihat juga bagaimana kedudukan pasukan e-sport, mereka sentiasa ada follow up yang lebih cepat berbanding dengan pasukan Todak. Kalau kita lihat bagaimana setiap kali Fome cuba untuk membuka penalty zone, agak sedikit ke belakang sebenarnya kedudukan pasukan Todak dari berbanding dengan pasukan e-sport yang sentiasa berada berdekatan dengan pasukan mereka. Satu juga yang saya nak cakap adalah dekat sini daripada segi draft juga, Red Esports menunjukkan banyak jawapan untuk masalah yang Todak ada. Martizi menggunakan Farsa. Farsa memang boleh carry game. Tapi susah untuk dia buat kerja dia kalau pihak sebelah ada Kadita dan juga ada Yuzong. Sebab dua-dua ni walaupun ada hero kebal kat bahagian depan, diorang boleh elak crowd control tersebut terus gerak. Kaja yes, you boleh kawal. Tapi nak kawal Kadita dan juga Yuzong sangat-sangat susah. Lepas tu frontline mereka, rival yang menggunakan Fredrin memang tak best lawan dengan Export. Lagi-lagi Export yang ada War Axe. Bila dah ada War Axe, dia juga boleh tambah stack. So dia punya true damage tu memang akan rasa. Jadi hero yang keras tak rasa keras. Momo dan juga Yum semasa lagi cuba untuk menekankan kedudukan perkarangan base buat pasukan e-sport. Tapi rival telah pun tiba di tempat kejadian cuba untuk berikan bantuan. Tapi Rank QT masih lagi cuba untuk melarikan diri. Rank QT mereka terpaksa dibazirkan, terpaksa memberi segala masa yang ada. Tapi Rank QT tak mampu untuk menadah lagi. Dia terus dijatuhkan saja dan sekarang Lot telah pun mulai masuk ke Crystal pasukan Ray e-sport. Tapi pasukan Todak terus mendekatkan perlawanan ini akan mendapat Crystal tersebut. Hanya 3 Mal tak boleh dah buat apa-apa. Terus digugurkan begitu saja. 1 sama buat pasukan Ray eSport dan juga pasukan Todak. Kita ada misi Malaysia, tetapi Momo, misi beliau hanyalah Melboy berjaya untuk memberikan apa yang diperlukan oleh pasukan Todak untuk akhirnya mendapatkan kemenangan berhadapan dengan Red Esports. Seru Saturday sememangnya. Kita punya best of 3 kena pergi pada ketiga-tiga game. Dan kita boleh nampak perbezaan besar di mana Melboy kali ini tak boleh nak free hit. Jadi marilah kita terus tanya kepada Siv dan juga Poji pendapat anda tentang game kedua ini. Bagi pendapat peribadi saya dengan kemasukan Momo, berbeza terus corak mainan yang ditunjukkan oleh pasukan Todak. Dan saya sangat-sangat setuju apa yang dikatakan oleh Lafel. Untuk pasukan Todak, kalau kita pastikan Melboy tak menang lane dia tak boleh dapatkan farming, susah untuk dia memberikan fokus. Lagi-lagi apabila perbezaan Brody dan juga Bruno, walaupun start pada huruf B, tapi sebabkan Brody lebih fokus kepada physical damage compare tu dengan attack speed, jadi mungkin memberikan kesan yang lebih besar, impact yang lebih besar untuk bagaimana pasukan daripada Red Esports untuk melakukan serangan bermula daripada Melboy. Betul, satu lagi tanda hormat perlu kita bagi kepada Momo. Apa yang dia buat, dia memang cari Mel. Mel tak boleh nak bergerak ke depan langsung. Dan satu benda yang paling jahat sekali adalah Farsa daripada tu. On point, hentam-hentam hilang. Perbezaan besar bila Farsa tak perlu lawan Yuzong, tak perlu lawan Kadita. Baru kita boleh nampak Martizi boleh keluarkan free damage. Dan tak dilupakan juga sebentar tadi, Ranky sentiasa menjadi target daripada Yum untuk betul. menghalang beliau untuk pergi pada bahagian backline. Jadi bukan sahaja Martizi berada dalam situasi yang cukup selesa, tetapi begitu juga dengan Ciku guys. Ya, ini just nak cakap, kamera tak nampak tadi. Tapi setiap kali nampak macam mana Momo pergi ni, dia punya reaction, Allah. Aduh, asyik kena kejar. Tapi kita akan saksikan siapakah MVP untuk pasukan Todak akan diberikan kepada Martizi. Debut beliau dekat MPL Malaysia musim yang ke-12 ni bermula dengan cukup baik. Sekali ini bersama-sama dengan pasukan Todak dan berjaya untuk dapatkan MVP. Game yang cukup penting untuk pastikan Todak masih lagi berada dalam platform yang terbaik. Berasal daripada Perak 417, 79 kill participation item. Memang memberikan banyak fokus kepada damage. Saya sebenarnya kalau boleh kan, nak ada orang dekat rumah yang tengah tengok kan, screenshotkan muka dia masa kena lawan dengan Yuzong dan bila tak perlu lawan dengan Yuzong. Reaction kan? Dia punya reaction. Satu macam, Allah. Dan satu macam, you know. Tapi persembahan yang baik. Satu lagi, apabila sekarang ni apa yang dilakukan Emal dekat game yang pertama dilakukan oleh rival dekat game yang kedua. Sebab fungsi Xbox ni simple. Macam tadi korang kata sebab ada counter. Tetapi sekarang ni kita akan dengarkan terlebih dahulu mic check daripada pasukan Todak. Kerana percayakan City. Tidur dia. Boleh bar. Custom support tau. Kaca ada. Cok lampu-lampunya. Aku kaya ni, kau tahu dia aku. 30 tau nanti Satu aku. Boleh sih? Aku ada. Dah. Santai mau. Okey. Atas dulu sih boleh. Pergi Amo, kau Amo. Aku farm sikit Kau farming ah.
Dia fikir aku tadi. Momo garang dia suruh aku go, aku export je cok tak nak terbang. Mo, cover. Tarik. Flicker, balance. Guys, bertenang jap guys. Santai. Tarik nafas jap. Cakap macam tu. Tak zora-zora info. Jangan semua info sekali. Zora-zora. Ada info. Flicker Brody Tapi macam kalau kau dapat Nice. boleh end guys. Tidur. End guys. Di mana Eren? Di mana? Flicker wave. Based on daripada mic check yang dilakukan oleh pasukan Todak, memang tahu macam mana kalau mereka dah dominate, chances untuk mereka dapatkan kemenangan sangat tinggi. 17 minit, masih diperlukan lebih seminit pada game yang pertama, 16 minit. Kali ini giliran pasukan daripada Todak. Seperti yang dikatakan oleh Lafael, apa yang dipilih oleh pasukan Red Esports, mereka bawa masuk ke dalam game yang kedua. Untuk Riz, tadi awak rasa macam, alah, apa yang dilakukan oleh tangan kat dahi. pasukan Todak. Selain daripada Martizi, pemain mana yang awak rasa yang sangat outstanding daripada pasukan Todak? Momo. Sebab saya dah tengok dia main pada musim lepas pula, minggu lepas. Dia main kat ESP dia memang macam ni. Oh, saya ingat daripada Tak boleh nak keluar. Awak cakap macam ni, kamera tak nampak pun apa awak buat. tak, saya takut dia cakap dia jumpa season lepas pun dekat toilet. Tak. Kalau 2 season dia yang salah. Kalau dah 2 kali season, dia yang salah. Tapi kalau kita melihat secara keseluruhannya, untuk menang game, kalau dah dominate daripada fasa early game, masuk ke fasa mid game, chances untuk menang tu sangat-sangat tinggi unless dia melakukan kesilapan. Untuk Puji sendiri melihat apakah yang dilakukan oleh Red Esports yang boleh kita katakan sebagai kesilapan yang menukar arus perlawanan game yang kedua. Red Esports tak salah, Todak Esports pun tak salah. Yang salah tu Xbox. Rosak sangat damage dia dan dia punya sustainability dia dekat dalam game. Jadi dengan adanya Xbox dekat dalam pasukan Todak ni, dia mengkucar-kacirkan pergerakan daripada pasukan Red Esports. Dan daripada pendapat analis kita sendirilah, Zan, pada pendapat anda, Karakuri kan, apa kesilapan utama untuk pasukan Red Esports kecudang di dalam pertembungan yang kedua? Banyak yang berkabul dekat sini. Tapi kalau kita melihat untuk Red Esports, antara kelemahan mereka yang paling terbesar adalah daripada segi drafting, adalah apabila mereka mengambil kaca. Tapi siapakah yang akan melakukan burst secepat yang mungkin? Seperti yang kita tahu, Melboy apabila dah pun ditarget, dah tak ada sesiapa lagi memberikan burst damage. Ya, kita tahu Valentina adalah hero yang cukup fleksibel. Tapi kalau kita nak bercakap tentang burst, ini tak ada kesinambungan dengan line up hero-hero yang dah ada untuk Red Esports. Ya, saya sangat setuju sebab apabila game yang pertama mereka ada Bruno yang boleh continuous damage daripada arah belakang, kali ini sikit berbeza sebab Rodney ni antara kekurangannya bagi pendapat saya, dia punya animation damage tu yang buatkan dia agak sukar. Ya, damage dia sangat besar. Sebab yang pertama dia pun fokus pada haptic, jadi memang fokus kepada damage compared to attack speed. Tapi untuk saat-saat yang crucial, critical, memerlukan attack speed tu. Macam jiran saya kan dah cakap. Jiran kat JB tu. Kat JB. Oh, sama jiran dengan Riz bukan? Ya, kita duduk sebelah-sebelah. Anyways, damage yang besar, tak boleh buat apa kalau kita tak boleh keluarkan damage. Buatlah 7 item, 12 item, 50 item. Kalau tak boleh keluarkan basic attack, semua tu tak bermakna. Ya, dan kita dah boleh nampak bagaimana Rich Guy akan diberikan kepada Ciku Guys. Ini menunjukkan bagaimana dia betul-betul menang lane. Nak tahu kalau pasukan tu menang, macam mana pergerakan daripada... Bukan. Saya boleh cakap, Cikgu Guys ni dia menang ke kalah lane, tak beza. Dia still gol paling tinggi. Mana dia dapat extra minion pun saya tak tahu. Okey, kita fokuskan kepada The Carry. Martizi, antara penyebab kenapa beliau dikategorikan sebagai MVP sebab damage yang besar. Seperti yang dikatakan oleh kita punya para caster, Martizi ni kalau dia nak bersinar dengan menggunakan Farsa, pastikan tak ada hero daripada pasukan lawan yang boleh serang daripada arah belakang. Betul. Sebab tu dikeluarkannya Kadita, satu hero yang cukup-cukup selesa digunakan oleh Kim. Jadi nak tak nak sekarang, satu nasihat saya lah kan, keluarkanlah Xbox tu. Mengganggu. Kalau salah satu pick, potensi untuk menang tu tinggi. Dan yang kedua, untuk pemilihan MM daripada pasukan Red lah. Jadi saya nak tanya dekat Riz lah, macam mana? Masih lagi geli ataupun dah boleh ready untuk bagi pendapat tentang dalam game yang baru je berlaku tadi? Okey, daripada pendapat Riz pula, mungkin pasukan Todak telah pun menunjukkan tutur main Xbox lebih baik daripada pasukan Red Esports. Wow. I don't know. Game pertama mereka menang guna Xbox. Ya, betul. Cuma sekarang kalau kita perhatikan dari segi gold draft, masuk mid game ke fasa late game, memang total domination yang ditunjukkan oleh pasukan Todak menyebabkan pasukan Red Esports sekarang masa saat tu mereka hanya mengharapkan is either ada satu pemain buat silap daripada pasukan Todak ataupun ada momen yang penting dilakukan oleh pasukan Red Esports. Saya rasa kalau kita melihat graf ini yang bijak dilakukan oleh pasukan Todak, di mana mereka sedikit pasif pada fasa league game. Kita lihat perbezaan kill juga tak begitu jauh disebabkan mereka tak perlu nak bermain agresif. Mereka tahu mereka scaling pada fasa lebih kepada late game.
Jadi mereka hanya perlu mengekalkan perbezaan jarak gol. Jangan lebih daripada 2,000 gol. Kita lihat sampailah kepada minit yang ke-7. Perbezaan gol tak tinggi daripada 1,000 gol pun. Disebabkan apabila selepas itu, kita dah memasuki minit ke-8, minit ke-10, mid game, mereka mempunyai power spike yang lebih besar lagi. Yap, jadi kita akan saksikan terlebih dahulu sedikit sebanyak sorotan perlawanan daripada game yang kedua yang dibawakan khas oleh ROG. Lihatlah bagaimana seperti yang dikatakan oleh Karakuri. Untuk fasa early game mereka cuma lakukan fokus pada farming, dapatkan leveling dan pastikan mereka tak buat banyak mistake. Walaupun yes, ada pergerakan agresif yang dilakukan oleh pasukan Red Esports pada awalnya, tapi respon yang baik dilakukan oleh pasukan Todak untuk memberikan lebih banyak tekanan kepada pasukan Red Esports. Yang saya boleh cakap, saya setuju dengan Poji di mana dekat dalam game ni dia lebih pada perbezaan draft. Sebab sebelum game bermula sendiri pun saya dah cakap pasukan Todak nampak seperti mereka mengambil draft Red Esports. Tukar beberapa hero tapi dia punya konsep more or less the same. Dan kita boleh nampak impact dia untuk kedua-dua game. Satu jenis draft yang dua pasukan berbeza menggunakan dan dua-dua berjaya untuk mendapatkan sukses. Jadi saya rasa dekat sini Xbox dia kuat bila menentang dengan Fredrin. Jadi saya rasa kalau menjangkakan Xbox ataupun dah memang tahu Xbox tu akan dipilih, saya rasa ambil jungler lain yang tak perlu tadah ke semua damage, mungkin pilihan yang lebih bagus. Perbezaan yang paling besar Red Esports dan juga Todak adalah untuk kedua-dua game, tim yang kalah damage dealer mereka tak boleh nak keluarkan damage. Ashid nak kena melarikan diri, Ashid nak kena kiting. Dalam game ni Mel buat apa je? Lari daripada Momo. Game yang sebelum ni Chiku Guys dan juga Martizi lari daripada Ren, lari daripada Kim. Jadi dekat dalam game ni dia memang cat and mouse. Kalau damage dealer tak boleh nak buat kerja, dan kena pecah. 13,000 dah ni. Perbezaan level yang begitu ketara. Sekarang ini Red Esports dalam perjalanan menghampiri bahagian tengah. Jom kita lihat bagaimanakah pasukan Red Esports akan mulakan serangan. Ya, kalau kita lihat untuk pasukan Todak, mereka pastinya akan menjaga Crystal mereka sehabis baik. Tapi kalau kita lihat sekarang, Kak Alta terus dibuka oleh Martizi untuk berikan bantuan nyawa pasukan Todak. Tapi untuk pasukan Red Esports, mereka sebenarnya berikan fokus untuk merambatkan Crystal tersebut. Dan 2 mata buat pasukan Red Esports. Satu perlawanan di mana Red Esports menunjukkan kekuatan mereka. Bukan pada mid game, bukan tunggu late game. Daripada awal game lagi, mereka berjaya untuk dapatkan advantage dan mereka dengan disiplinnya tidak memberi ruang kepada pasukan Todak untuk comeback dalam game ini. Tiada nafas, tiada ruang yang diberikan menyebabkan Red Esports berjaya untuk mendapatkan dominasi daripada fasa early game sehinggalah kepada fasa late game. Jadi sekarang kita juga kena tengok lepas ni, boleh ke tidak Melboy nak dapatkan Bruno dia lagi. Sebab apa yang kita nampak dalam game ni sangat-sangat menakutkan. Tiba-tiba takut tengok bola sampai ke muka. Dan apa yang lagi menariknya, akhirnya pasukan Red Esports berjaya juga menumbangkan pasukan Todak sejak daripada season 10. Mereka tak pernah lagi berjaya mengalahkan Todak. Ini betul boleh katakan game kedua yang mereka berjaya untuk mendapatkan. Mereka ada pernah menang sekali dengan Todak. Walaupun ini adalah kemenangan pertama mereka untuk musim yang ke-12 ini. Perempuan sentiasa betul. Okey, sorry. Awak ni saya mengundurkan diri. Salah server. Saya tarik balik statement saya tadi. Tolong behave macam mana sekalipun. Tanya kepada pasukan Red Esports berjaya untuk kalahkan pasukan Todak dengan skor 2-1. Dan kita boleh tengok di mana, yes, game kedua sangat-sangat kuat. Dan kita tengok dekat backstage juga, Syamilo dan juga coach Sora Payung rasa sangat-sangat excited. Dekat dalam game ni, apa yang saya sangat-sangat excited adalah apa yang mereka nak cakap dekat interview. So Rose, nak tanya apa dekat Red? Dan itu dia kemenangan pertama Red Esports untuk musim ini. 2-1 dengan defending champions kita. Oh my. Alright. Okay. Tadi I nak pass mic, semua orang tak nak. So I pilih lah. I pilih. I pilih ke korang nak? Korang nak? Okay, dia nak. Alright. Kita nampak tadi game pertama Red Esports nampak sangat kuat. Game kedua, dorang sub in Momo, lepas tu kalah. Game ketiga, Red menang balik dengan a clean domination. In 8 minit dapat wipe out kan? Apa yang jadi, macam mana korang riset, macam mana korang bincang backstage tadi? Sebenarnya kita orang bincang yang kalau lepas dapat Bruno dah menang. Oh, kalau dapat Bruno dah menang. Betul juga perform kan? Sebab tadi tu, Red, it looks like a very different Red. Especially last game tu. Alright, coach.
Coach, untuk match ni, Coach turunkan Kim instead of Exort. Last week kita nampak Exort main. What led to this decision? So sebenarnya nak ikutkan kita orang bagi Kim main disebabkan Exort ada masalah sikit untuk visa tu. So dia kena balik Filipina. Tapi insyaAllah next week mungkin Exort main atau Kim, depends on performance dekat Scream. So Kim walaupun dia menang lawan Todak, dia kena fight tempat jugalah untuk next week. So itu. Alright, okay. So guys, korang rasa siapa MVP untuk match ni? Okay, count with me, alright? 3, 2, 1. MVP kita adalah Mel! Mantap. Last season, semua orang cakap, semua team cakap, Mel ni hanya bisa Claude. Sekarang, dah ada hero baru. Nak cakap apa dekat orang? Season lepas cuma bisa Cloud, season ni cuma bisa Bruno. Ni kalau Bruno kena ban next game, I tak tahu nak cakap apa. Kalah. Kalah. Alright. Thank you. Syamilo. Apa Syamilo nak cakap dekat semua orang yang sokong Milo as attack? Tengok tu. Oh, tengok tu. Talent pool kita proud tau. Alhamdulillah, terima kasih. Kemenangan ni bersyukur kepada Allah and usaha tim kita juga. Tak tidur sampai pukul 5. Saya dengan Sora tak tidur sampai pukul 5 plan untuk hari ini. Tapi apapun, terima kasih juga ke Kak Pen, Cik Su yang sudi bagi saya peluang untuk bersama dengan pasukan Red Esport. Terima kasih juga Todak Patriot sebab datang, tak terhenti bagi sokongan. Terima kasih pasukan Todak, terima kasih Red Alpha, korang memang terbaik. And kemenangan ini kita tujukan korang dan banyak lagi hero-hero yang kita akan bawa nanti. Alright. Any last words? Eden. Oh, okay, tak ada. Alright. And with that, I think kita boleh pass it back to the casters untuk dapat tahu apa yang jadi dalam Best of 3 series ni. Casters, silakan. Terima kasih diucapkan kepada Rose atas interview. Walaupun saya menjangkakan ataupun saya mengharapkan jawapan yang lebih panas daripada Syamilo, tetapi that's a very safe answer. Dia pandai jawab soalan macam dah biasa pegang mic. Itulah, siapa dia tu tu? Siapa dia sebenarnya? Tapi siapa dia ni sebenarnya? Hanya bisa Bruno. 2 game yang dimenangi oleh pasukan Red Esport. Tak mati. 13 kill, 8 assist yang berjaya dimiliki. 2-2 Bruno memang hero Bruno ni memang milik dia dah. Ini bukan Melboy dah. Ini Melman. Jap, Muji macam lain je. Saya rasa tu tugasan yang berbeza. Tapi Salah. Sorry. dia pun dah akui sememangnya mungkin musim ini adalah cuma Bruno. Dah pun dibuktikan apabila berjaya untuk mendapatkan Bruno, lihat impact yang diberikan di dalam game tersebut. Jujur betul di dalam interview. Jujur. kalau Bruno tak dapat, kalah. Tapi ini mungkin jadi salah satu perang psikologi untuk Betul. Cakap, okay, kita ban dia punya Claude, kita ban dia punya Bruno. Tapi padahal dia nanya boleh guna hero lain. Ada banyak lagi kat belakang tu. Apakah hero yang mungkin awak rasa? Popol dan Kupa, 6 kaki. Alright. Awak punya mic tak nak dekatkan lagi ke mulut? Dah, Iman. Kepo Iman. Cocok. Nice. Padahal Rizla aku salah. Tahu dah. Recall Amal, semua recall sentak. Tahu. Saya selalu. Tahu je. Kita tahu enak. Dah enak. Nice. Baik gila Mel. Kemenangan pertama pasukan Red Esport terus saja pergi berjaya menewaskan juara bertahan itu pasukan Todak. Jadi kemenangan yang sebenarnya cukup bernilai. Mereka boleh bawa balik kemenangan ni dan mereka boleh celebrate sebesar-besar. Celebrate sebab ini memang puas. Memang puas lah dapat kemenangan pertama satu. Dah ada 2 kali match check. Todak. Dah 2 kali match check. Dan kali ni game pertama, game kedua 16-15, kali ni dia berbeza. Dia turun sikit. 14 minit saja masa diperlukan oleh pasukan Red Esport. 16 kill bagi 2 kill saja dekat Todak. Sebelum saya berbincang dengan lebih lanjut, saya nak tanya kepada Poji terlebih dahulu. Perasaan beliau sebagai penyokong Red Esport pada hari ini melihat kemenangan mereka yang pertama. Sekarang ni kamera tak tuju kat saya lagi. Dia kena tunggu. Okay, betul. Kita tunggu time tu. Sebab saya pun tengah sedih. Kenapa tim yang saya sokong kalah? Sumpahan berterusan. Macam mana logik dia? Tak faham lah. Kesian, saya takut lepas ni Lafayette berseban. Selamat. Oh, betul lah. Tak, sekarang tengok dekat Mal. 0013. 13 assist. Dia perlukan 3 item je sekarang ni. Beating
Fitting Time, Immortal dengan Athena. Dah cukup. Ini pun beri banyak fokus kepada Martizi. Dia macam membiarkan damage besar daripada Chiku guys. Membiarkan damage besar daripada Momo. Tapi apa yang menarik dekat sini, yes, kita nampak Melboy dia menggunakan Bruno, tapi ketiga-tiga game Mal menggunakan Kaja. Adakah sepatutnya pasukan dekat luar dah start respect Kaja daripada beliau? Hanya bisa Kaja. Hanya bisa Kaja. So sama macam tak dapat Bruno, tak dapat Kaja kalah. Takut, bahaya. Mungkin. Sebab kita tengok tak dapat Xbox, masih lagi boleh dapatkan kemenangan dekat sini. Tapi ini pendapat daripada saya, kemenangan untuk pasukan e-sport lebih kepada mereka tidak memberikan tanda hormat yang tinggi kepada Emal yang menggunakan Martis pada fasa awal game, membenarkan beliau untuk mendapatkan double kill dengan decimation. Saya rasa itu adalah kesilapan yang besar. Ya, ini bagi pendapat saya itu memang nomor semalam pun kita dapat saksikan bagaimana kalau mana-mana pemain yang berjaya dapatkan Martis nak cuba dapatkan snowball, tetapi yang kesilapan tu apa saya nampak, diorang membiarkan terus Martis tu berleluasa. Dan satu lagi tadi Puji ada berborak bagaimana Bruno fokus dia untuk objektif. Dan kalau dapat objektif, maksud dia dapatkan gol yang tinggi. Yang dekat sini kalau saya nak pitch in sedikit juga adalah di mana perbezaan objektif kedua-dua draft. Di mana dekat draft pasukan Todak adalah untuk letakkan segalanya dekat bahu Chiku guys. Dan kita boleh nampak macam mana Red Esport, mereka punya rotation jauh lebih laju. Kerana tak semua orang perlukan farming dan mereka boleh terus gerak dengan jauh lebih agresif pada bahagian awal game. Perbezaan yang sangat besar di mana pasukan Todak mereka kena gerak pasif sedikit untuk pastikan jangan tertangkap dengan Karita, jangan tertangkap dengan Martis, jangan kena tertangkap dengan Terizla. Jadi pasukan Red Sport mereka boleh mulakan fight, manakala pasukan Todak cuba untuk jauhkan diri daripada fight, tapi tak boleh nak dilakukan kerana Red Sport mereka faham mereka punya kekuatan, mereka teruskan saja. Ya, dan kita dapat saksikan bagaimana Rich Guy akan diberikan kepada Melboy. Dan kali ini apabila diberikan hero yang mampu mengeluarkan damage yang lebih besar, yes, menggunakan Xbox boleh keluarkan damage yang besar, tapi berbeza betul apabila pemain ini iaitu Imal menggunakan Martis yang tugas dia lebih fokus kepada turunkan HP pemain lain. Dan datang Mel rata. Kim bagi Petrify, datang Mel rata. Ini yang dilakukan oleh pasukan daripada Red Esport untuk memberikan kesan yang lebih besar kepada pasukan Red Esport. Dan mungkin kita boleh mempersoalkan pemilihan Pyramid sendiri daripada pasukan Todak. Bagaimana kebanyakan Kurt Alta adalah digunakan untuk menyelamatkan diri dia saja. Sememangnya Kak Alta dicipta untuk menyelamatkan diri sendiri dekat sini, tetapi ya, seperti yang awak katakan mungkin boleh diberikan fokus kepada tim juga. Tapi ini lebih kepada targeting yang tepat daripada Red Esport, memberikan tekanan yang sewajarnya kepada Martizi. Tapi kita juga kena lihat bagaimana untuk pasukan Todak, drafting mereka lebih kepada disengage sahaja dekat sini. Manakala untuk Red Esport, disebabkan drafting mereka penuh pelbagai cara untuk mereka melakukan team fight. Dekat sini kita boleh saksikan daripada highlight yang dibawakan oleh Republic of Gamer. Ya, dan kalau kita dapat saksikan sedikit sebanyak, tadi mungkin kita terlepas, Puji ada menunjukkan satu statistik yang cukup menarik di mana Chico guys, damage to turret adalah kosong. Ini akan terjadi kalau kita kalah lane. Dan dah jadi habit di mana Chico guys akan kalah lane tapi dia masih boleh menang daripada segi gol. Dan kita juga boleh nampak dekat sini di mana yes, dah tahu akan mati tapi gerak dekat dengan Melboy. Jadi pastikan kalau mati sendiri pun dia akan memberikan kill kepada orang lain. Jadi kalau kita tengok, ini memang perbezaan early game dan juga mid game transition daripada Red dan juga pasukan Todak. Di mana pasukan Todak mereka kena jadi lebih reaktif. Tetapi satu lagi target yang kita perlu highlightkan adalah rival, di mana mereka cuba shutdownkan rival secepat yang mungkin. Jadi bila dia dah tak ada, frontline pun dah kurang. Ya, dan saya setuju. Satu lagi watak utama daripada pasukan Red Esport adalah bagaimana rank QT menggunakan Terizla dengan cukup baik. Fungsi utama apabila mereka menggunakan dia, berikan fokus untuk menang di bahagian river. Dan kemenangan yang cukup penting dan cukup menarik untuk pasukan Red Esport. Dan standing selepas game pertama telah pun berjaya ditamatkan. Pasukan Red Esport terus saja menaikkan kedudukan mereka di tangga yang ke-7 setara dengan tewasnya pasukan Todak. Mereka mengumpul 5 poin selepas 3 perlawanan.